Keretakan hubungan UMNO dan Bersatu tidak lagi boleh diselindung selepas parti itu memutuskan hubungan tidak akan adakan kerjasama menjelang PRU15. Namun ada juga beberapa pemimpin Barisan Nasional menyanggah kenyataan pengerusi UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan mendakwa gabungan itu rayu YDP Agong bertitah sidang parlimen diadakan segera. Sedangkan parti komponen MIC dan MCA ambil ketetapan tidak buat sebarang andaian. Jadi kita ingin melihat kepada situasi yang sedang berlaku dalam Barisan Nasional begitu juga dalam UMNO sendiri pada ketika ini. Untuk itu kita akan bersama Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh merupakan pensyarah kanan College University Politek Mara KUPTM untuk kita membincangkan mengenai isu politik tanah air kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik Dato', melihat kepada kecelaruan kenyataan yang dibuat dalam Barisan Nasional ini, adakah ia merupakan pendirian individu atau kolaboratif atau mungkin kesilapan pegawai media BN itu sendiri? Okey, terima kasih ya di atas soalan tersebut. Apapun kalau kita tengok dari segi politik, ianya bersangkut paut dengan persepsi. Ya, kalau kita tengok dari segi komen-komen daripada netizen, mereka berpendapat bahawa ianya lebih kepada kenyataan individu kerana terus terang nampak bahawa ianya telah disanggah oleh MCA dan juga MIC. Dan begitu juga dari segi persepsi juga masih ke arah individu apabila kita dapat baca bahawa laporan bahawa ianya merupakan kesalahan pegawai. Dan perkara ini walaupun mungkin benar tetapi sebagai ketua iaitu ketua kepada Barisan Nasional, pendapat dan juga persepsi yang negatif lebih kepada Datuk Zahid Hamidi lah. Ya. Jadi kita melihat kepada situasi ini, adakah ini memberi gambaran Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi gagal untuk menguruskan situasi semasa dengan berkesan dalam UMNO dan juga BN itu sendiri? Ini sekarang ni kalau kita tengok dari segi sudut individu ya, kalau saya sendiri kalau kita googlekan ya nama Datuk Seri Zahid Hamidi, apa yang kita dapat baca adalah nombor satu pengurusan imej beliau di mana sesi-sesi mahkamah dan juga kes-kes yang dapat kita baca terlalu jelas dipaparkan dan lebih banyak laporan media ke arah itu berbanding dengan beliau sebagai seorang pemimpin. Dan kalau kita tengok daripada desas-desus sebelum ini, memang ada suara-suara yang menyebut bahawa adalah untuk menyelamatkan imej parti adalah lebih baik untuk beliau mengundur diri. Ya, kalau kita tengok dari segi sudut keseluruhan ini kita nampak dan sekarang pun kita dapat lihat dengar bagaimana ada juga suara-suara dominan tokoh-tokoh dalam parti UMNO sendiri ingin adakan tak nak mahu penangguhan UMNO. Lepas tu ada juga suara yang mengatakan bahawa apa yang dibuat, apa yang telah diputuskan itu adalah tidak benar dan juga ada juga yang mengatakan bahawa suara daripada UMNO sendiri juga yang mengatakan bahawa kenapa ada senada dan seirama dengan kenyataan BN dengan PKR contohnya. Ya. Dan ini semua akan membentuk persepsi. Ya, sekarang ni kita melihat bahawa apa pun yang sebenarnya berlaku dan apa yang ditunjuk ataupun digarap di dalam media, rakyat akan lihat dari sudut media dan juga persepsi. Yang sebenarnya itu kita memang tak dapat tahu secara jelas ya. Tapi apapun politik adalah persepsi. Persepsi sekarang menunjukkan bahawa ianya kurang baik untuk Barisan Nasional dan juga UMNO. Begitu juga kurang juga baik untuk parti-parti lain juga, iaitu contohnya untuk PKR yang selalu nampak berpaksikan Anwar Ibrahim. Ya? Dan kalau kita tengok Bersatu pula imej dari segi nak pertahankan kerajaan. So, as a conclusion kepada semua ini, bagi saya, semua ahli-ahli politik sekarang kena bersatu padu fikir untuk memelihara imej sebagai ahli-ahli politik
yang sudah pudar ataupun kurang popular di dalam kalangan rakyat, ya, iaitu terlalu banyak percaturan. Bagi saya, kalau seruan untuk mengadakan parlimen, sesi parlimen, ianya satu yang demokratik. Namun sejauh manakah, ya, sekiranya ada sesi parlimen, ianya akan membincangkan isu rakyat dan bukanlah hanya semata-mata untuk percaturan golongan-golongan tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu. Yang itu yang dinampak dirisaukan dan juga yang tidak disukai rakyat. Ya. Jadi adakah doktor merasakan wujud perpecahan dalam UMNO dari segi pendapat? UMNO Pusat memutuskan hubungan menjelang PRU 15 bersama bersatu. Namun UMNO Perlis dipercayai masih akan bersama bersatu. Bagaimana melihat kepada situasi ini? Adakah keputusan ini diambil berdasarkan kepada pucuk pimpinan saja, tidak melihat kepada akar umbi? Sekarang ni saya nampak, ya, UMNO pun telah lebih ke arah demokrasi sekarang. Apabila yang saya nampak dia berpecah kepada 3, ya, iaitu pada awalnya seruan untuk semua yang berjawatan meletak jawatan ianya tidak berlangsung. Maknanya kita ada satu kumpulan ketua-ketua UMNO yang sekarang ni memegang jawatan, okey, yang mempunyai pendapat yang sedikit berbeza, dan juga ada kumpulan yang menyokong penuh, ya, kepimpinan Zahid Hamidi, dan juga ada kumpulan yang lebih mementingkan imej UMNO dan telah mengeluarkan suara-suara yang berani, ya, di dalam mengkritik kepimpinan UMNO. Perkara untuk mengkritik kepimpinan UMNO ni sekiranya dalam kalangan parti, ianya sesuatu yang amat jarang berlaku dan hanya yang begitu berani sahaja yang dapat melakukannya. Dan kalau kita tengok dari sudut persepsi, sememangnya kita nampak, ya, UMNO di dalam krisis, tetapi bukan sahaja UMNO, begitu juga parti-parti lain juga mempunyai pergerakan-pergerakan kepimpinan dan juga pergerakan pendapat yang berbeza. Kalau kita tengok dari sudut demokrasi, ini merupakan satu yang sihat, okey, kerana nampak bahawa mereka tidak hanya mereka berpolitik bukan hanya untuk menyokong kepimpinan-kepimpinan, tetapi lebih kepada melihat yang mana benar dan yang mana kurang benar dan yang mana yang tidak menguntungkan rakyat dan juga tidak menguntungkan parti, ya. So apa yang akan terjadi kita tunggu dan lihat, kerana yang penting adalah pengurusan persepsi parti-parti ini, parti UMNO, Bersatu, PKR, DAP dan sebagainya, bagaimanakah menguruskan persepsi rakyat sebelum PRU yang ke-15. Jadi jika benar kedua parti iaitu UMNO dan juga Bersatu benar ingin memperjuangkan nasib Melayu, apa yang harus mereka lakukan? Toleransi bagaimana yang harus mereka amalkan? Toleransi yang perlu, okey, sudah tentu kerana Melayu Islam adalah populasi majoriti di Malaysia, ya. Oleh kerana itu memang ini merupakan satu coalition ataupun kerjasama yang baik, ya, iaitu yang strategik, iaitu UMNO, PAS dan juga Bersatu. Okey, namun kekangan yang timbul adalah kepimpinan, dari sudut kepimpinan, ya, siapa yang lebih bersuara, siapa lebih berkuasa dan sebagainya. Dan pada pendapat saya, sekiranya betul-betul, ya, ingin menang pilihan raya, ketiga-tiga ini perlulah bersatu secara strategik. Dan apabila kenyataan yang dikeluarkan ini ianya mengurangkan, ya, perancangan strategik tersebut, ya. Dan kalau kita lihat dalam UMNO itu sendiri, beberapa suara pemimpin, ya, kenyataan-kenyataan pemimpin yang bukan dalam NKT, ya, yang pernah dalam NKT, mengatakan bahawa meminta supaya UMNO melihat semula dan sebagainya. Dan ada jugalah yang mengatakan apa salahnya kalau dah
tak sokong kepimpinan UMNO sekarang, masuklah bersatu. Dan maknanya di sekarang ni ada banyak pencaturan dan saya nampak ianya mengurangkanlah perancangan strategik di antara UMNO, PAS dan juga Bersatu. Sekiranya secara logiknya ketiga-tiga ini apa yang telah dirancangkan adalah baik, namun sekarang sudah ada rancangan yang lain. Dan saya tak nampaklah bagi saya merasakan bahawa adalah yang paling baik untuk mereka berbincang dan juga melihat dengan lebih teliti perancangan untuk menang pilihan raya, bukanlah untuk mana-mana parti, mengenakan mana-mana parti. Ya. Baik Dato', apa peranan yang boleh dimainkan oleh PAS dalam memastikan UMNO dan Bersatu ini boleh disatukan semula? Saya tak nampak PAS akan ke arah menyatukan di antara UMNO dan Bersatu, tetapi PAS adalah mungkin akan boleh memberi pendapat dari segi kekuatan itu di mana. Adalah kekuatan itu kepada Bersatu ataupun kekuatan itu kepada UMNO. Kalau kita tengok sejarah PAS, ianya lebih mirip kepada PAS akan mengikut yang mana yang lebih kuat. Ya, tapi itulah setakat ini apa yang telah diberi kenyataan PAS bahawa mereka menyokong kedua parti iaitu Bersatu dan UMNO. Dan kalau kita tengok di sini mungkin pemimpin-pemimpin PAS akan menjadi orang tengah di antara Bersatu dan juga UMNO bagi memperkukuhkan, kerana apa yang mereka mahukan, strategi mereka untuk memenangi pilihan raya adalah penyatuan penyatuan parti-parti kaum Melayu. Baik, terima kasih kepada Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh, merupakan pensyarah kanan College University Politek Mara KUPTM atas ulasan sebentar tadi.